أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, yang disegani para alim ulama, para asatizah, muallim, muallimah, seterusnya muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah nikmat kurnia Allah Subhanahu wa taala, Allah masih lagi hidupkan kita semua dalam nikmat iman dan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesihatan, memberikan kesempatan di mana kita sama-sama dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ni kita sambung kembali bacaan kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin, karangan Fadilatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Moga-moga sedikit sebanyak dapat beri manfaat untuk sama-sama kita beramal dan kita sampaikan kepada yang tiada pada malam ni insyaAllah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita sambung kembali pada bab salis, bab yang ketiga. Kita masih lagi dalam bab yang ketiga, pada menyatakan menjauh segala maksiat yang zahir. Maksiat yang zahir, yang terang-terang. Yang mana kita dalam pertemuan pada malam ni InsyaAllah sambung mengenai tentang perihal batnun, perut. Perut, muka surat 164. Al-Imam menyebut, adapun perut, maka engkau peliharakan akan dia daripada memakan yang haram dan yang syubhat. Maka hendaklah engkau sungguh-sungguh menuntut yang halal. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul halali wajibun ala kulli muslim. Yang bermaksud menuntut yang halal, wajibun adalah satu kewajipan ataupun adalah satu kefarduan, ala kulli muslim, atas tiap-tiap orang Islam. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Apa kata Al-Imam Al-Ghazali? Wal halalu kathirun, dan yang halal itu kathirun, banyak. Walaysa alaika an tatayaqqana bawatinal umuri, dan tiada lazim atasmu bahawa engkau yakin pada batin sesuatu itu akan halalnya. Yang bermaksud kita mesti yakin bahawa setiap sesuatu yang kita ambil itu mesti adalah halal. Mesti halal. Macam mana? Beli makanan tengok ada tanda halal.
Halal yang orang kata yang dapat sertifikat lah. Bukan halal tulis pakai tangan. Ada juga halal tulis pakai tangan ni. Kena tengok macam mana sertifikat halal yang orang kata yang verified, yang mendapat kelulusan yang sepatutnya. Tengok ada, okey. Ataupun halal dan halal juga mesti tayyibah. Ni hebatnya Islam. Halal dan tayyibah. Dia halal dan dia mesti tayyibah. Baik, bagus. Kadang-kadang ada benda halal tapi dia tak bagus. Contoh, benda halal tapi cara penyejaannya kotor, tempatnya tak cantik, tempatnya tak bersih dan sebagainya. Dia tak bagus pula, tak baik. Jadi kita nak halal dan tayyibah. Menjadi satu kewajipan kita untuk cari. Contoh beli ikan, beli ayam. Ikan senang, semua halal. Mana ada ikan haram? Ikan haram ni ikan kalau kita curi, haram lah. Ni maksudnya beli. Beli ikan, orang tu curi, kita beli, haram hukumnya. Harga murah pula. Kat pasar kembung contoh sekilo RM10. Dekat orang tu sekilo RM1 je. Weh, hal murah. Ikan curi punya memang murah. Jadi haram kita beli. Okey. Jadi contoh, saya bagi mudah ayam. Sebab ayam ni dia kena sembelih. Kena sembelih. Jadi kita nak beli ayam, kita tengok macam mana cara sembelihan dia, macam mana tempat penyembelihan dia, elok tak elok, tempat dia cuci ayam tu macam mana dan sebagainya. Kita kalau boleh pilih yang terbaik sekali. Tengok pula orang yang sembelihnya siapa. Kalau acong yang sembelih tak boleh beli. Jadi haram. Yang sembelihnya orang Islam, dia sembelih dengan mengucapkan, melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Dia sembelih tu dia letak tempat yang bersih. Tak ada dia main campaknya dalam longkang, mati menggelupur dalam longkang, dah mati baru jangkut. Jangan kotor, tak baik. Kemudian walaisa alaika an tatayaqqana bawatinal umuri bal alaika an tahtariza mimma ta'lam annahu haramun. Jadi yang pertama sekali, dalam kita mencari sesuatu, membeli sesuatu, memakan sesuatu, kita mesti yakin perkara tersebut halal. Itu satu. Kalau tak ada tanda-tanda halal, maka Al-Imam Al-Ghazali menyebut, lazim atasmu memelihara daripada barang yang engkau ketahui bahawasanya ia haram. Kalau kita dah tahu dah memang haram dah, tak ada contoh beli barang tak ada pun tanda halal, haram. Ataupun kita dah tahu dah, orang ni sembelih main libas contoh, main hantam, kita tahu memang dah kenal lah contoh. Ataupun beli barang yang kita beli dekat tempat-tempat yang memang kita tak tahu sumbernya dan tak ada tanda halal, maka dekat sini Al-Imam Al-Ghazali memberi inzah, memberi peringatan supaya kita kena sentiasa tahu, mengetahui andai kata perkara itu haram, kita jauhkan, jangan ambil. Jangan ambil. Kemudian au tadhunnu annahu haramun dhannan yahsulu min alamatin najizatin makrunatin bil mali. Kemudian atau engkau sangka bahawa ia adalah haram dengan sangka yang hasil ia daripada alamat yang nyata yang berserta dengan harta itu, ataupun datang dalil-dalil ataupun sangkaan-sangkaan yang mengatakan ianya haram. Ni banyak berlaku sekarang ni. Hadis Nabi sebut senang je, al-halalul bayyin wal haramul bayyin wa bainahuma amrun mutasyabihat. Halal itu dah jelas, haram itu dah jelas, tapi antara kedua halal dan haram ni ada satu benda, iaitu perkara yang mutasyabihat, yang bersifat syubhat. Perkara yang mutasyabihat ni kita tak tahu dia halal ke dia haram. Ni yang banyak sekarang ni. Jadi Al-Imam Al-Ghazali menyebut dekat dalam kata-katanya ni tadi, andai kata datang satu zan, datang satu sangkaan
Yang mana dekat kepada haram, tinggalkan. Tinggalkan. Tengok kedai makan, oh sedap orang makan, tapi tak ada pun sijen halal. Tapi makan ayam. Ayam halal tak halal. Yang masaknya orang bukan Islam, tapi yang ramai makan orang Melayu Islam. Halal Ustaz, ayam mana ada ayam haram. Kita kena tengok pula cara masak dia macam mana, ayam dia ambil dekat mana, kena tahu. Buatnya dia ambil ayam dekat ladang acong juga. Payah. Ayam tak sembelih, pakai tembak aja tam mati. Masak pula kita kena tahu resipi dia masak dia tak apa. Kita tengok ke dia masak? Tak tengok. Memang dia kata aku tak letak arak, tak ada arak pun dalam ni. Tapi kita tengok ke dia masak? Tak tengok. Jadi andai kata datang satu sangkaan yang merasakan macam haram je, macam tak boleh je, tak payah makan, tinggalkan. Tapi kalau ada dalil ataupun bayan yang memang mengatakan ianya halal, contoh datang Jabatan Agama Islam ataupun datang pihak-pihak yang berautoriti mengeluarkan sertifikat halal, walaupun kedai non muslim, contoh bagi sertifikat halal, maka barulah boleh kita makan. Sebab apa? Ada dalil ataupun bayan yang menguatkan, mengatakan bahawa ianya halal, boleh dimakan. Cumanya kalau kita tengok dalam kitab ni, Al-Imam Al-Ghazali menyebut dalam kesimpulan belakang ni, dia bagi dua hukum. Dalam bab makanan ni saya nak kongsikan dua kaedah. Pertama sekali, hukum jawaz. Hukum jawaz ni hukum harus. Dia menggunakan kaedah fiqh, al-aslu fil asya' mubah. Asal pada setiap perkara itu ataupun setiap sesuatu itu mubah, harus, sekiranya tidak datang dalil-dalil yang mengatakan ianya haram. Harus kalau tak ada yang mengatakan haram. Tapi yang pakai oleh Al-Imam Al-Ghazali adalah hukum afdal. Dia menggunakan kaedah fiqh, al-aslu fil asya' haram. Asal daripada setiap sesuatu itu adalah haram, kecuali adanya dalil ataupun keterangan yang mengatakan ianya halal. Ini sifat wara'. Dia letak terus. Kalau tak ada dalil yang mengatakan halal, dia kata terus haram, dia tak ambil. Ini wara'. Wara' ni maksudnya dia betul-betul menjaga daripada sudut batnun, perutnya, daripada mengambil perkara-perkara yang bersifat haram, bersifat yang dia sangka tak tahu pun haram ke halal. Okey. Tapi tak apa, nanti kita tengok permasalahan yang disebut sebelah ni. Jadi itu secara orang kata secara gambaran mengenai tentang hukum halal dan haram. Sebab hari ni masyarakat kita terlalu ambil ringan dalam bab halal haram ni. Viral je, orang makan dia pun makan. Orang ambil dia pun ambil. Ini masalahnya, ikut orang. Sedangkan Islam ajar ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita jangan ikut orang. Masyarakat hari ni banyak ikut trend. Trend ni maksudnya keadaan semasa. Orang pergi sekian-sekian pergi, orang makan, orang makan. Orang berjoget, dia berjoget. Habis lingkup. Sepatutnya kita ikut Al-Quran, kita ikut trend. Ikut apa orang kata ni trending semasa. Ni makanan viral. Habis. Kita kena kaji dulu. Adapun yang yakin diketahui akan halalnya itu amat banyak, katanya. Jadi yang diketahui akan halal banyak. Jadi atas dunia ni banyak dah benda-benda yang halal. Masalahnya masyarakat hari ni dia suka pilih benda-benda yang tak banyak ni lah tadi. Yang pelik-pelik, yang orang kata nampak macam best. Sedangkan Allah dah sediakan banyak dah benda yang halal atas dunia ni. Ambil lah yang halal. Tak payah pening-pening nak pergi orang kata nak cuba itu, cuba ni. Jangan. Dan setengah daripadanya itu harta yang diambil daripada kafir harbi. Barang apa jalan yang dapat engkau ambil daripadanya. Dan Al-Imam menyebut antara salah satu benda yang halal ialah benda yang kita ambil daripada kafir harbi. Kafir harbi ni kafir yang kita perang. Kafir yang kita perang. Yang mana kafir ini memerangi umat Islam. Maka dipanggil
kafir harbi. Kat Sekincang tak ada kot. Kan? Tak ada. Kafir harbi ni yang dilawan orang Islam, yang dia orang kata mengganggu umat Islam, yang mengganggu agama, yang mengganggu maqasid syariah kita, ad-din, agama, an-nafs, nyawa, lagi apa, an-nasal, keturunan, al-mal, harta, dan sebagainya. Dia mengacau, mengganggu maqasid syariah kita, maka wajib kita perangi dia. Tapi kalau dia tak kacau, engkau agama engkau, lakum dinukum waliyadin, engkau agama engkau, aku agama aku, tak apa. Okey. Jadi andai kata harta yang kita ambil daripada kafir harbi halal untuk kita guna pakai harta. Makanan dia kalau haram-haram lah. Jangan kata kat rumah dia tiba ada babi, ambil halal. Ustaz kata halal harta yang kita ambil daripada kafir harbi. Halal ni maksudnya daripada sudut perkara-perkara yang halal. Harta dia, duit dia ke, kereta dia ke, bini dia tak lah. Kan? Benda-benda yang halal lah. Harta dia, rumah dia, duit dia, apa-apa benda yang halal. Kalau perkara yang sifat haram, haram juga. Okey. Itu kafir harbi. Tak ada kat sekarang ni dekat tempat kita. Kalau ada habis semua pakat nak pergi ambil harta dia orang. Ustaz kata boleh. Lala dia cari kat Sekincang ni mana kafir harbi. Jadi zaman sekarang ni kita ada orang kata undang-undang pula. Kita ada undang-undang sivil, undang-undang persekutuan dan sebagainya. Walaupun dia kafir harbi, dia terikat dengan undang-undang Malaysia. Kena ikut prosedur lah. Kalau kita ambil, kita pula kena penjara sekarang ni. Sekarang ni jangan buat main. Pencuri dengan orang yang tangkap pencuri, kadang-kadang orang yang tangkap pencuri yang kena penjara. Pencuri lepas, orang tangkap pencuri apa yang masuk lokap pula. Jadi itu hukum dunia sekarang. Jadi tonggang terbalik. Jadi walaupun dalam kitab kata walaupun harta yang diambil daripada kafir harbi itu halal untuk kita ambil, walau dalam apa jua jalan, dia orang kata tidak terpakai pada masa sekarang ni. Zaman sekarang ni tak terpakai lah, tak relevan. Bukan maksud tak relevan ni maksud saya tak boleh guna. Maksudnya tak relevan dengan undang-undang kita sekarang. Sebab kalau kita buat, kita yang kena. Kalau kita buat, kita yang bersalah, walaupun dia itu orang yang bersalah, yang memang benar-benar bersalah. Okey. Tetapi jika ada sesuatu yang diambil daripada kafir harbi itu dengan diperang daripada raja, maka iaitu tiada halal melainkan kemudian daripada dikeluarkan akan khumusnya, yakni 1/5. Okey, baik. Jadi hukum-hukum ni banyak berlaku pada zaman dululah, zaman berperang, zaman umat Islam berperang. Okey. Jadi dalam perbahasan bila mana kita ambil harta daripada kafir harbi yang mana diperang daripada raja. Maksudnya kat sini kalau istilah sekarang, kalau kita tengoklah, ada satu perbahasan, ada orang pernah tanya, Ustaz, apa hukum contoh hasil kerajaan Malaysia ni? Kan dah bercampur-campur, ada cukai judi, ada cukai arak, kan? Ada cukai apa lagi? Cukai nombor ekor, kan? Cukai kelab malam, kan macam campur. Lah yang kerja cikgu, yang kerja kerajaan ni semua dapat daripada duit-duit tu lah. Kan? Macam mana Ustaz? Macam mana hukumnya? Dia perbahasan yang kat sini. Kan? Habis apa ni, tak boleh ambil ke Ustaz? Haram ni, macam mana? Hasil kerajaan kan bercampur, dia campur semua. Jadi nanti kita tengok ada perbahasan bawah ni. Dia punya jawapan dia. Kalau zaman dulu dia kena keluarkan khumus 1/5. Khumus ni 1/5 daripada hasil rampangan. Hasil rampasan daripada diambil daripada kafir harbi tu tadi, melalui raja tu tadi. Jadi daripada yang kalau zaman sekarang ni kita tengok apakah dia punya fatwa daripada ulama sekarang. Jadi jangan risau, itu cuma persoalan je, sebab ada memang betul. Apa hukum duit gaji kerja kerjaan yang kita dapat pada hari ni? Sebab apa? Sumbernya bercampur aduk. Cukai macam-macam, bukan cukai pintu, kita tahu cukai pintu, cukai tanah. Tak tahu lagi cukai sport toto kat Sekincang apa lagi.
Cukai apa macam-macam cukai, Genting Highland punya cukai, macam-macam punya cukai. Jadi apa hukumnya? Hasil daripada duit yang kita dapat tadi. Nanti kita tengok. Kemudian, dan lagi halal barang yang dapat daripada buru-buruan. Kalau kita berburu, pergi masuk hutan, tangkap ayam hutan, halal kita ambil untuk kita makan. Berburu ni kena tempat yang bukan orang punya. Jangan kita pergi buru kandang lembu orang. Haram. Itu bukan berburu, itu mencuri. Buru kat mana? Ustaz, saya berburu semalam, dapat 50 ekor ayam dalam masa 1 jam. Oh, hebat. Kat mana? Tu, dekat reban ayam rumah orang sebelah tu. Haram, itu bukan berburu. Berburu ni pergi tempat yang bukan orang punya. Masuk hutan. Tempat yang bukan orang jaga, orang bela dan sebagainya. Kalau dalam hutan ada, contoh ada kandang ayam, tak boleh lah. Sebab apa? Orang jaga, orang bagi makan, orang buat kerban. Haram untuk kita ambil. Tapi kalau contoh ayam tu, kita masuk hutan jumpa ayam tengah jalan, tengah lagi, kita pun tangkap. Halal untuk kita makan, kita ambil. Ustaz, macam mana pula kalau contoh ni orang belah tanya juga, ayam tapi tak tahu ayam datang daripada mana, depan rumah Ustaz. Dia asyik berak je depan rumah, geram saya Ustaz. Saya tangkap, saya sembelih, saya buat kari tengah hari tadi. Macam mana Ustaz? Apa hukumnya? Kan, contoh sekarang ni macam-macam kan. Ada ayam, tiap-tiap hari dia tak beli ayam pun, tapi tiap-tiap hari ada je ayam datang rumah dia kan. Datang duduk elok tak apa, bertelur ke, dapat juga telur kan. Datang bagi tahi, tiap-tiap hari kena basuh semen depan rumah, tiap-tiap hari kena basuh semen depan rumah, jirus kan. Apa hukumnya kita ambil ayam tu tadi? Kan? Macam mana pula tu kan? Jadi andai kata contoh, yang pertama sekali ada beberapa kaedah. Andai kata ada bayan ataupun ada keterangan, ada dalil yang menunjukkan contoh ayam tu memang orang sebelah punya, haram untuk kita ambil, kita sembelih, buat kari, masak tengah hari, tak boleh. Tapi tengok rumah sebelah tak ada reban, rumah belakang tak ada reban, rumah depan tak ada reban, rumah belakang pun tak ada reban. Tanya kiri kanan depan belakang, semua tak mengaku ayam dia. Kalau geram sangat, ambil sembelih makan, hukumnya halal. Kalau tak ada orang tuntut lah. Tapi tiba-tiba ada orang datang rumah, apa tuntut, wajib kita ganti balik. Okey. Itu berburu. Tapi kalau kita pergi dekat hutan, pergi dekat mana-mana, kita buru ayam, burung dan sebagainya, halal untuk kita makan. Dan yang daripada kayu di hutan, dan yang diambil daripada gali-galian, gali-galian ni kalau ikut hukum, tanah tu tanah yang bersifat bukan kepunyaan orang, bukan kepunyaan orang. Tapi kalau contoh kepunyaan sekarang ni, kalau bukan kepunyaan orang, dia kepunyaan kerajaan, jadi tak boleh lah. Kalau kepunyaan sendiri, contoh tiba-tiba dalam tanah kita, tiba-tiba tengah cangkul belakang rumah, keluar minyak, keluar minyak ataupun keluar emas, macam mana? Kalau ikut hukum fiqahnya, jadi kita punya, jadi hak kita. Sebab apa? Tanah tu kita punya. Okey. Jadi bolehlah kita ambil. Cumanya biasanya kalau dah dapat tahu, lepas tu kenalah cukai. Kena cukai lah lepas tu. Masuklah lembaga hasil. Kan? Jadi, dan harta yang dapat daripada pusaka, dan harta yang dapat daripada berniaga, dan harta yang dapat daripada berbendang dan tanam-tanaman, dan harta yang dapat daripada zakat dan sedekah dan hadiah, dan harta pemberian orang dan barang-barang sebagainya. Jadi ini semua halal. Boleh kita ambil, kita guna pakai, kita ambil manfaat, kita makan perkara tersebut dan sebagainya. Jadi asalnya mudah aja. Andai kata perkara tersebut tak ada milkun, tak ada pemilikan orang lain, bukan orang tanam, bukan orang bela, bukan orang jaga, maka hukumnya halal untuk kita
kita ambil. Tapi kalau ada orang tanam, contoh orang tanam, orang jaga, orang baja, tiba-tiba buah, kita ambil buahnya, haram. Walaupun kata kalau Allah tak izin buah, tak berbuah, Allah punya. Ada orang macam tu. Dia kata semua atas dunia ni semua Allah pun punya. Jadi dia boleh ambil suka hati dia. Minta je lah dekat Allah. Kan Allah punya. Nah, ni orang terlebih hebat pula kan. Pandai sangat tak boleh juga. Dia kata kalau Allah tak izinkan berbuah, tak berbuah. Kau letaklah baja banyak mana pun. Betul? Kan? Jadi minta lah kat Allah. Dia ambil, dia minta. Ya Allah, aku nak buah. Dia ambil. Kan? Pokok mana? Pokok depan rumah orang. Jadi tak boleh lah. Sebab apa? Dekat situ ada milkun, ada pemilikan. Orang tanam, orang jaga, orang siram, orang baja. Maka tak boleh kita ambil sesuka hati. Macam tu juga binatang. Ada orang jaga, orang bela, orang bagi makan. Tak boleh. Tapi kalau yang bersifat tak ada pemilikan, pemilikan itu hanyalah Allah, maka harus untuk kita ambil. Macam dekat hutan dan sebagainya, tak ada siapa bela pun. Jumpa, kita ambil. Kita makan. Jumpa, kita usahakan. Maka hukumnya halal dan sebagainya. Adapun yang yakin diketahui akan haramnya itu, maka iaitu seperti daging babi dan anjing dan sekalian binatang yang haram, dan bangkai dan harta yang didapat daripada mencuri dan merampas dan barang sebagainya, dan harta riba dan arak dan harganya dan barang sebagainya. Ini haram secara qat'i. Haram secara qat'i ni maksudnya tak boleh kita nak kalih-kalih dah. Dah haram. Datanglah macam mana pun. Contoh bab arak. Arak ni haram bukan saja orang yang minum. Orang yang menjual, orang yang membeli, orang yang mengangkat, orang yang menyusun, orang yang membagi. Haram. Arak ni. Sebab tu saya cukup kesian kalau ada orang-orang kita, Melayu Islam, tak maaf lah kalau ada, dia kerja dekat tempat-tempat yang ada jual arak. Kedai-kedai yang ada jual arak. Sebab apa? Haramnya bersifat kullih. Semuanya, bukan hanya minum. Contoh, apek datang ambil arak letak atas kaunter. Dia pun ambil masuk plastik, kira lah ambil. Haram hukum dia, walaupun dia tak minum. Ataupun tak duduk kat cashier, duduk dekat store, susun. Turun arak daripada lori dia angkat, masuk dalam store, letak. Haram hukumnya. Sebab apa? Ada dalam hadis Nabi SAW. Sebab tu jangan cari kerja lain. Banyak lagi kerja-kerja lain yang boleh kita kerja. Sebab apa? Termasuk dalam perkara-perkara yang haram. Ini dalam bab arak. Sebab apa hadis Nabi menyebut haram arak ni bukan hanya pada syarabu, pada minum, tapi pada orang yang menjual, orang yang membeli, orang yang mengangkat, orang yang memberi pun tetap haram hukumnya. Jadi kalau ada, berhentilah. Berhenti cari kerja. Banyak lagi kerja. Kan? Kalau ada anak-anak kita ke, kulaan-kulaan kita ke, kan, bau-bau bacang kita ke, bagi tahulah. Sebab apa? Takut orang kata perkara tersebut akan menjejaskan hati kita. Benda-benda hasil daripada perkara-perkara yang haram ni, Nabi sebut akan datang satu titik hitam dalam hati kita. Satu titik. Lama-lama gelap hati. Bila gelap hati, maka susahlah kita nak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu itulah kita rasa hidup kita, Allah rasa sempit je. Hidup kita rasa susah je. Kejap tu, kejap ni, kejap tu, kejap ni. Tapi kalau andai kata kita dapat daripada perkara-perkara yang berkat, sikit pun kita rasa banyak. Pernah rasa tak macam tu? Contoh, gaji 1,000 tapi hidup macam orang gaji 4,000. Berkat. Mudah je. Sebab apa? Harta yang didapat itu berkat. Allah bagi jalan untuk dia. Allah beri kemudahan kepada dia. Min haitsu la yahtasib. Bukan saya sebut. Ayat 1000 ni kita selalu baca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita buat apa yang Allah suruh, kita bertakwa kepada Allah, Allah bagi jalan keluar, Allah bagi kemudahan.
Dan Allah rezekikan kepada kita min haitsu la yahtasib. Datang daripada mana pun kita tak tahu. Itu pentingnya takwa, pentingnya kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam bab yang bersifat haram secara qat'i. Jadi haram secara qat'i ni kita kena lihat dia punya tanda-tanda dia. Kalau arak tu jelaslah, memang arak. Daging selalunya, daging ba'lib bayak contoh. Kena tahu macam mana. Ni daging apa? Siapa yang jual? Ada tak? Kalau beli makanan ada tak dia punya kandungan dia? Kalau sekarang ni, kalau kita buka laman web halal, kita tulis je nombor kod bagi apa ni khinzir contoh. Nombor kod bagi khinzir. Nanti dia akan senaraikan. Contoh bulu ke apa ke dan sebagainya, kita tengok. Tengok balik kandungan. Kalau contoh tak ada halal, tengok. Tapi kalau saya mudah je, kalau tak ada halal letak balik. Tak payah beli. Mudah je. Adapun yang zan, ni yang ketiga. Yang zan ini menyangka akan haramnya, maka iaitu seperti harta raja yang zalim, yang tidak adil, yang ghalib hartanya itu dapat daripada mencukai akan orang Islam, atau yang ghalib hartanya itu didapati daripada menzalim akan orang atau menzalim akan rakyatnya. Okey. Jadi harta yang zan ni, harta yang saya sebut pada awal tadi. Dalam kitab ni Al-Imam menyebut raja yang zalim. Dia cukai rakyat dia, orang Islam, ataupun dia ambil duit rakyat, kemudian dia bagi kepada kita. Maksudnya duit-duit yang dah bercampur. Macam hari ni lah, hasil kerajaan yang dah bercampur. Cukai daripada sana, dia tarik, last dicampur, dibagi kepada pekerja-pekerja kerajaan. Apa hukum dia? Ini yang zan. Jadi kita tengok, berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Minhajul Abidin, jika ditanya orang akan dikau apa hukumnya harta pemberian raja-raja pada zaman ini, maksudnya harta-harta kerajaan, maka jawab olehmu bahawasanya bersalahan, maksudnya berselisih, ikhtilaf ulama pada pemberian raja-raja itu. Qala ba'duhu, berkata setengah ulama, tiap-tiap yang tiada yakin akan haramnya, maka iaitu harus mengambil akan dia jika ada ia fakir. Yang sebahagian kata, andai kata kita zan, kita bukan tahu pun mana satu duit daripada cukai nombor ekor, kita bukan tahu. Kita tahu dapat gaji je, kita pernah tahu ke persen yang mana? Tak pernah tahu, dah bercampur kan. Jadi sebahagian ulama kata harus mengambil jika ada ia fakir. Jika fakir, maksudnya kita ni kerja, maksudnya makan gaji, haruslah kita ambil. Kita bukan yang bagi gaji, kita makan gaji je. Kerja dapat gaji. Tak kerja tak ada gaji. Jadi harus kita ambil. Kemudian, dan setengah ulama berkata tidak halal mengambil yang sedemikian, melainkan jika yakin halalnya sama ada ia fakir atau kaya, kerana ghalib harta raja-raja pada zaman ini haram. Sebagian kata tak boleh ambil langsung, sama ada dia fakir ke dia kaya ke. Sebab apa? Kebiasaan harta daripada kerajaan pada hari ini kebanyakannya hasil daripada yang haram. Dan halal pada tangan mereka itu sikit je. Yang halal itu sedikit. Itu sebahagian. Kemudian sebahagian ulama berpandangan bahawa pemberian raja-raja itu halal bagi orang kaya dan orang fakir apabila tiada yakin haramnya, dan hanya saja dosa-dosa itu di atas orang yang memberi. Dan pendapat yang akhir ini dimuktamadkan oleh Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Amil bil ilmihi Maulana Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi Al-Madani, Mufti Madinah. Jadi ini pandangan yang ketiga. Jadi pandangan ini yang kita guna pakai pada hari ini, yang mana pemberian daripada raja-raja itu halal, tak kira bagi orang kaya ataupun orang miskin.
Bila mana kita tidak meyakini haramnya, macam saya sebut tadi lah, kita tak tahu persen yang mana daripada pendapatan kita itu yang haram. Dia bukan duit termasuk ada tulis duit daripada Genting Island, tak ada. Kalau ada tulis kat situ, kita boleh asing lah. RM10 contoh, yang RM10 tu ada tulis lah, ada chop sekian-sekian. Tak ada, duit semua sama. Kalau RM10 semua sama kan? Tak ada tulis. Maka kita tak tahu mana satu yang daripada sumber yang haram. Jadi tak berdosa kita ambil. Yang berdosa kepada siapa? Kepada yang memberi. Jadi siapa jadi kerajaan sakit lah kan? Nanti kena jawab lah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu hari ni kita nak betul-betul, kita nak menuju kepada, kalau boleh kita nak Islam. Kita nak menggunakan hukum hakam Islam. Sebab apa? Hari ni semua dah bercampur-campur dah. Tak boleh nak elak. Macam mana nak elak? Sebab apa? Kita berada di zaman mulkan jabbarin. Yang Nabi sebut mulkan jabbarin ni maksudnya kerajaan yang ditekan. Kerajaan yang ditekan maksudnya pada hari ni kerajaan Islam yang ditekan oleh kuasa besar, iaitu orang bukan Islam. Yang pegang bank dunia pada hari ni orang bukan Islam. Yang memegang ekonomi pada hari ni orang bukan Islam. Itu maksud mulkan jabbarin, kerajaan yang ditekan. Kita bukan berada di zaman Nabi, bukan berada di zaman para sahabat, zaman Khulafaur Rasyidin, bukan. Kita berada di zaman mulkan jabbarin, kerajaan Islam itu ditekan. Tak boleh nak buat apa. Buat bank Islam pun ada juga riba. Cumanya dia guna istilah selagi mana tidak melebihi 5% haram, maka hukumnya halal. Itu kaedah fiqhiyah dalam bab muamalat pula. Terpaksa tak boleh. Jadi sebab tu kita usaha nak sangat kalau boleh Islam itu berada di atas, supaya kita dapat melaksanakan undang-undang Islam, supaya Islam itu dapat terpelihara daripada perkara-perkara yang haram ni tadi. Kan seronok. Kalau kita tengok contoh perkembangan yang terbaru sekarang, isu semasa mengenai tentang hukum mati mandatori. Kalau kita tengok hukum mati mandatori ni nak dimansuhkan. Okey. Maka datang satu cadangan untuk melaksanakan, mentakninkan hukum diat. Diat ni maksudnya pembayaran kepada keluarga si mati. Jadi dalam hukum Islam, dalam hudud dia ada 3. Bunuh, balas bunuh, diat ataupun dimaafkan. Keluarga tu maafkan. Okay. Jadi kalau mansuhkan, kalau boleh laksanakan undang-undang diat ni tadi, bayar kepada keluarga si mati. Contoh Thailand dah buat dah. Tapi tak panggil diat lah. Thailand buat macam mana? Contoh kalau aksiden, langgar orang tu mati, orang yang melanggar tu kena tanggung keluarga. Kalau ada anak bini, sampai anak bini tu mati, dia kena tanggung orang yang melanggar. Kalau sekolah, makan, minum, kena tanggung. Tu yang buat main tu Thailand. Sebab tu jaga-jaga. Insiden ke langgar orang yang melanggar tu hukumannya apa? Kena tanggung keluarga si mati. Tu dalam Islam ada dipanggil diat. Jadi nak cuba takninkan, nak bawa masuk ke dalam undang-undang Malaysia, maka itu satu usaha yang cantik lah kalau kita tengok. Maka itu yang kita nak pada hari ni. Dalam bab halal dan haram ni, kalau boleh kita nak jadikan undang-undang ataupun hukum Islam tu yang paling atas sekali, supaya kita semua terpelihara daripada perkara-perkara yang haram. Maka tak adalah persoalan tadi, halal ke aku punya gaji ni? Lah timbul golongan pada hari ni tak nak kerja langsung dengan apa. Tak boleh lah. Maka dia menjadikan ada kat situ ada perbezaan antara masyarakat. Okey. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, jika ditanya orang akan kita, apa engkau kata pemberian orang pekan dan lainnya, adakah lazim menolak akan dia dan memeriksa daripada atau tiada lazim? Maksudnya orang kaya tiba-tiba bagi duit, nah ambil RM100. Maksudnya lah
Tengah salam-salam jumpa sembang-sembang, habis sembang, dia masuk duit dalam poket kita, RM50, RM100. Macam mana? Adakah lazim menolak ataupun kita periksa? Maka jawab olehmu bahawasanya apabila ada pada zahir manusia itu saleh, maka tidak mengapa menerima akan pemberiannya dan sedekahnya, dan tiada lazim memeriksa akan dia. Kerana memeriksa yang demikian itu membawa kepada jahat sangka kepada orang Islam, maka itu tertegah pada syarak. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, inna ba'dadh-dhanni ithmun, bahawa setengah daripada sangka akan manusia itu dosa. Jadi kalau kita tengok dah memang orang soleh, orang baik, maka kita terima, tak perlu nak sangka buruk kat dia. Tapi kalau jenis orang gelong je, tiba-tiba salam kita nak bagi RM100, kena fikir kat 10 kali sebelum kita ambil. Mana kau dapat duit kau bagi aku ni, kan? Tak pernah bagi, tiba-tiba bagi. Tu kena tengok balik. Kena pula cakap, semalam saya menang nombor tu, tempat pertama. Haram lagi kita ambil. Jadi sebab tu Al-Imam Al-Ghazali kata, andai kata orang yang saleh, orang soleh ni maksudnya memang kita dah tahu dia ni baik, tak buat jahat, tak menipu dan sebagainya. Walaupun tak pernah dibagi, tiba-tiba dia bagi, contoh, kan? Ambil je lah. Tak pula kita nak kata, menang nombor ke semalam? Janganlah. Termasuk dalam ayat Allah kata ni, jangan kita sangka buruk dekat dia. Mungkin semalam dia dapat duit tunggakan ke apa ke, dia saja nak bagi. Hati dia tengah senang, sajalah nak bagi duit, kita ambil, jangan banyak cakap. Rezeki kan. Kalau orang tu soleh, baik, jangan kita nak sangka macam-macam kat dia. Tapi kalau orang tersebut bukan orang yang soleh, orang yang baik, barulah kita tanya, datang daripada mana duit ni, tiba-tiba bagi dekat aku. Tu. Ini bagi orang yang memberi pemberian kepada kita dan sebagainya. Syahdan, ketahui olehmu bahawa hukum syarak itu terbahagi atas dua bahagian. Pertama hukum jawaz, iaitu harus. Kedua hukum afdal, iaitu lebih utama. Maka hukum yang jawaz, yang harus itu dinamakan hukum syarak yang zahir, iaitu kebanyakan amal segala fuqaha. Dan hukum yang afdal itu dinamakan hukum orang batin, iaitu diamalkan oleh segala orang sufi. Dan ini kerana kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Okey. Jadi dekat sini Al-Imam Al-Ghazali menyebut, dalam bab hukum syarak, Al-Imam memberikan dua. Yang pertama jawaz. Dia menggunakan kaedah al-aslu fil asya' mubah. Ini hukum yang kita guna pakai pada hari ini. Kebanyakan ulama fuqaha guna hukum ni, yajuz. Asal daripada setiap perkara itu harus, selagi mana tak ada dalil yang mengatakan ianya haram. Adapun hukum afdal, dia menggunakan kaedah al-aslu fil asya' haramun. Asal daripada setiap perkara itu haramun, selagi mana tak ada dalil yang mengatakan ianya halal. Jadi kalau guna kaedah yang kedua ni, dia jadi susah sikit lah untuk orang biasa. Selagi mana tak ada dalil kata halal, haram untuk dia buat, maka dia kena carilah dalil yang mengatakan halal. Adapun hari ni, selagi mana tak ada dalil yang mengatakan ianya haram, mengatakan ianya haram, maka ianya halal. Al-aslu fil asya' mubah, asal daripada setiap perkara itu harus. Maka kalau kita tengok tak ada tanda-tanda haram, tak ada tanda-tanda yang menyebabkan perkara tersebut jatuh kepada haram, maka hukumnya halal. Tu. Maka guna pakai. Okey. Jadi itu. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Okey, setakat ni ada soalan? Ada soalan setakat ni? Jelas jadi saya ulang lah. Kaedah fuqaha yang kita guna pakai pada hari ini adalah yajuz, jawaz ataupun harus. Asal daripada setiap perkara itu mubah. Asal daripada setiap perkara itu harus, selagi mana tak ada dalil yang mengatakan ianya haram.
Okey. Tapi kalau datang dalil yang mengatakan ia haram, maka haram. Contoh air. Saya bagi contoh air ni lah. Okey. Air ni tengok air kosong. Okey, tengok ada halal. Okey. Maka kita pun minum. Okay. Tapi kena tahu juga air ni dapat daripada mana? Beli ke, ambil orang punya ke, tu ambil kat luar tak bayar ke, contoh masjid yang letak kan. Kan masjid banyak letak air, membeli sambil menderma. Banyak orang mengambil je, menderma pun tak ada. Kan? Dia derma, dia ambil air. Tapi banyak orang ingat, oh air free kot ni, ambil minum. Jadi asal harus, tapi kalau ada apa ni dalil-dalil ataupun keterangan-keterangan yang mengatakan ianya haram, maka haram. Contoh air ni orang punya. Orang punya, orang dah beli dah, dia punya. Kita ambil selama kita minum, haram hukumnya. Sebab apa? Bukan kita punya, walaupun asal hukumnya adalah harus. Air kosong, air mineral harus lah, bukan arak pun. Tapi dia punya. Tapi kalau tak ada dalil yang mengatakan ianya haram, memang diletak, diwakafkan untuk diminum, ambil je. Maka kita ambil, kita minum, hukumnya halal. Itu secara mudahlah untuk kita faham. Bagus dah. Tapi bila kita buka, tengok ada taik cicak. Taik cicak itu illah yang mengatakan air tersebut dah tercemar, jadi najis, mutanajis, maka haram untuk kita minum. Itu je. Maksudnya ada illah, perkara-perkara yang mendatangkan, yang mengubah hukum tersebut menjadi kepada haram. Okey. Kemudian sikit lagi panjang ni Imam Al-Ghazali sebut. Al-Imam kata, i'lam, ketahui olehmu bahawa asal pada bab ini, pada bicara bab halal dan haram, iaitu dua perkara. Pertama, hukum syarak dan zahirnya. Kedua, hukum warak. Jadi dalam bab tadi, pertama hukum syarak, yang kedua hukum warak. Kalau hukum syarak, mudah. Kalau hukum warak, orang tengok pula, okey, jenama apa, siapa pula yang buat, oh orang bukan Islam, tak minum. Tu warak, walaupun halal. Dia tambahkan lagi. Dia orang kata membuatkan al-aslu fil asya' haram. Dia datangkan illah ataupun perkara-perkara yang dia nak jauh perkara tersebut. Sebab apa? Untuk mendapatkan warak. Tapi kalau dia tengok, okey, yang buat sekian, okey, orang Islam, diminum. Tu warak. Tu kita kena faham kata Al-Imam Al-Ghazali. Maka hukum warak dan hakikatnya, hakikat syarak dan batinnya. Maka hukum syarak itu bahawa engkau ambil dan barang yang datang akan dikau daripada seorang yang zahir itu salih, dan jangan engkau tanya melainkan jika engkau yakin bahawasanya harta itu dapat daripada merampas atau nyata haramnya. Macam tadilah, dia yakin terus, dah tahu orang tu salih, dia ambil je, tak ada banyak cakap. Tapi kalau orang warak, dia akan tanya, walaupun orang tu soleh, bukan zan, tapi dia takut-takut. Dia takut, dia tanya juga. Dia tanya dalam keadaan yang baik lah, tak ada tanya dalam keadaan pelik. Dia kata, minta maaf, aku nak tanya, kenapa hari ni apa sekian-sekian. Tak adalah, aku saja je nak bagi. Tu orang yang warak, dia tanya balik dan sebagainya. Diperiksa sehingga kan bahawasanya sesuatu itu tak ada langsung syubhat. Ni warak. Dia nak tinggalkan terus syubhat. Orang warak ni kadang-kadang kedai makan pun dia tak makan. Contoh kedai makan, kan makanan selalu kedai makan kan terbuka, tak bertutup. Dia akan cari kedai makan yang makanannya tertutup. Sebab apa? Dia terlalu berhati-hati. Dia takut kalau makanan itu ada jatuh benda-benda yang kotor sehingga kan makanan itu menjadi tercemar. Maka dia tak makan. Dia cari. Jadi itu warak. Okey. Maka apa hukum? Jadi apa ni nak memilih warak ni? Hukumnya harus dalam Islam. Dan dia bukan perkara yang wajib. Jadi dalam bab
bab sufi dalam bab tasawuf ni, kebanyakan orang-orang sufi ataupun orang yang bertasawuf, dia akan memilih jalan wara', iaitu jalan yang lebih afdal. Sebab apa? Dia nak berhati-hati daripada perkara-perkara syubhat. Macam saya kata tadi pula, air dah memang halal lah, tapi dia tengok lagi siapa yang buat air ni tadi, proses dia siapa. Bila dia tengok, oh yang proses air ni orang bukan Islam, maka dia tak beli, dia tak minum. Sebab apa? Dia takut lagi. Aku tak pernah tengok kilang dia, kan, bersih tak bersih. Bukan menyusahkan, tapi dia nak berjaga-jaga daripada perkara syubhat. Tu. Jadi itu orang yang wara' yang mengambil hukum afdal yang digunakan pakai oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita berhenti dulu setakat ni. Dalam pertemuan akan datang kita tengok hasil daripada masalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkaitan tentang perihal jawaz ataupun hukum harus dengan hukum afdal tadi. Macam mana hasil dia? Adakah kita hari ni kena ikut hukum afdal ataupun kita kena ikut hukum jawaz? Mana yang lebih baik? Jadi nanti kita tengok apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Okey. Jadi insya-Allah kita sambung dalam pertemuan akan datang. Panjang umur murah rezeki insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.